Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Selamat datang sekali lagi ke set terbaru Kubi-Kubigo. Hari ini saya ada tambah lampu untuk menceriakan lagi set Kubi-Kubigo. Apa-apa pun, hari ini saya ada satu maklumat menarik untuk dikongsikan kepada guys semua. Baru-baru ni ataupun kemarin ataupun semalam, saya akan cakap kemarin sebab kami di Sabah ni. Kemarin kami cakap semalam. Jadi, kemarin berlaku satu fenomena yang misteri yang menimbulkan banyak persoalan di kalangan netizen, khususnya orang-orang yang tinggal di kawasan ni. Di mana? Di kawasan Labuan, di kawasan Sepitang, Beaufort dan juga di negara Brunei. Di mana kawasan sekitar ni melihat ataupun mendengar satu bunyi letupan yang berlaku di atas langit. Bukan itu sahaja, mereka juga merasa gegaran yang berlaku selama 10 saat dan gegaran ini dirasai oleh penduduk-penduduk di kawasan sekeliling yang terlibat. Mereka juga melihat asap, kepulan asap yang ada di langit. Dan ini pula video saksi kejadian yang tular dan sempat merakam letupan berkenaan ketika sedang membaiki kereta di kediamannya, Kampung Durian Tunjung, Labuan. Menurut Alms Alwi, 4 kepulan asap sempat kelihatan di udara bersama bunyi dentuman yang sangat kuat berserta gegaran di rumah. Mula-mula ni aku buat kereta baiki kereta sampai aku baring-baring bawah kereta dekat garas rumah lah. Lepas tu bunyi, aku ingat bunyi lori apa bunyi tu kan. So, macam guruh. Lihatlah di kelilingan biru saja. Mana kan hujan ni bilang. Boleh aku di atas, Masya Allah, macam kepulan asap web. Punca letupan ini tidak dapat diketahui. Ramailah yang membuat spekulasi mereka sendiri. Ada yang melibatkan benda ni dengan perkara-perkara mistik. Ada yang melibatkan benda ni dengan perkara-perkara yang ekstrim. Kononnya, contohlah, ada orang yang ingat hari kiamat sudah tiba-tiba dengar bunyi letupan di atas langit pula. Tapi kalau fikir balik, memang fenomena-fenomena macam ni agak misteri dan pelik sebab ia jarang berlaku di dalam negara kita. Bukan sahaja benda ni tular di social media, tetapi ia juga dilaporkan di media-media. Contohnya, Astro Awani menulis letupan gegaran di Sabah, Labuan dan Brunei kekal misteri. Bermaksud kemarin mereka belum tahu punca letupan tersebut. Menurut artikel ni lagi, satu letupan dan gegaran berlaku kira-kira 10 saat pada 11 pagi semalam ataupun kemarin di beberapa lokasi di Sabah termasuk Sepitang, Beaufort serta di Labuan dan Brunei. Kekal menjadi misteri. Kepada sesiapa yang tidak tahu, kawasan Labuan ni wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini cuti. Selamat bercuti kepada mereka yang berada di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan Labuan ni adalah sebuah pulau, Pulau Labuan, dan ia terpisah sedikit daripada Sabah, dan kawasan sekeliling Labuan ni ialah kawasan Sepitang, kawasan Menumbuk, kawasan Lawas dan juga berdekatan dengan negara Brunei. Itulah kenapa negara-negara sekeliling Labuan ni pun mendengar benda yang sama, tapi benda ni berlaku berdekatan dengan Labuan. Bukan Astro Awani sahaja yang melaporkan fenomena ni, media lain seperti Berita Harian juga menulis penduduk sekitar Sabah, Labuan gempar dengan bunyi letupan gegaran. Mereka juga melaporkan benda yang sama, gegaran ataupun letupan didengari dan dirasai pada pukul 11 pagi kemarin, dan gegaran tersebut berlaku selama 10 saat. Begitu juga dengan Sinar Harian dan media-media yang lain. Beberapa jam selepas benda ni tular, Kerajaan Brunei ataupun lebih tepat lagi Astronomical Society of Brunei Darussalam mengeluarkan surat perkeliling ataupun mengeluarkan pengumuman yang memang betul ada kejadian seismic activities yang dicatatkan pada pukul 11 pagi dan mereka tidak dapat mengaitkan benda ni dengan gempa bumi ataupun sebagainya, dan bermaksud ini bukan disebabkan oleh aktiviti seismik di dalam di atas muka bumi itu sendiri. Ini adalah satu benda yang berkemungkinan datang dari luar angkasa ataupun satu benda yang tiba-tiba ada di sana membuatkan ia meletup. Dengan arti kata lain, benda ni bukan disebabkan oleh bumi lah. Ia bukan disebabkan oleh bencana alam ataupun sebagainya. Jabatan Meteorologi Sabah pun belum lagi mengeluarkan kenyataan untuk menjelaskan perkara ni sebab diorang pun tak tahu. Tiada orang tahu. Dan untuk mencari penjelasan di sebalik fenomena misteri ini, maka orang ramai mula melihat beberapa organisasi yang berada di sekitar Labuan. Salah satunya ialah Tentera Laut Diraja Malaysia. Menurut
laporan berita, Tentera Laut Diraja Malaysia ada menemui satu bom yang digunakan semasa perang dulu pada Jumaat minggu lalu, dan orang membuat spekulasi kononnya bunyi letupan tersebut adalah bunyi bom tersebut diletupkan oleh tentera laut ini. Namun begitu, Tentera Laut Diraja Malaysia yang berpangkalan di Labuan menafikan perkara ini. Mereka menafikan ada menjalankan aktiviti meletupkan bom yang ditemui itu. Jadi tentera laut bukan punca bunyi letupan ni. Seterusnya, diorang tengok lagi satu organisasi oil and gas ataupun pelantar minyak SOGT dan juga pelantar minyak yang dikenali sebagai pelantar minyak Samur, dimiliki oleh Petronas. Mereka menyangka ada sesuatu yang terjadi di pelantar Petronas, letupan kah ataupun apa-apa benda yang buruk terjadi di sana yang menyebabkan bunyi letupan boleh didengari di sekitar kawasan Labuan. Namun begitu, pihak Petronas sendiri pun menafikan ada letupan yang berlaku angkara daripada pelantar mereka. Mereka melaporkan yang semuanya di dalam keadaan yang baik sahaja, dan benda ni misteri dan agak ganjil. Masuk esok, lusa ataupun tulat, semua orang akan lupa dengan kejadian ni dan ia akan kekal misteri sampai bila-bila lah. Macam juga misteri yang berlaku 2 tahun lalu di Labuan. Sebenarnya ini bukanlah pertama kali benda ni terjadi di Labuan. Selepas kejadian ni tular, jadi ramai orang yang message saya, ada yang tanya saya, macamlah saya ni pakar kan. Saya bukan pakar, saya orang yang mahu tahu dan ambil tahu. Diorang message dan tanya saya, dan saya pun mula untuk temu bual. Saya mula untuk tanya orang kawan-kawan saya di sekitar kawasan Labuan, di kawasan Beaufort, di kawasan Lawas dan juga di Brunei. Saya tanya diorang apa sebenarnya yang terjadi, dan saya tanya diorang macam mana penerimaan masyarakat. Selain tu, saya tanya juga apa spekulasi daripada penduduk-penduduk di sekitar kawasan tersebut, dan saya dapat tahu yang sebenarnya ini bukanlah pertama kali letupan misteri ini terjadi. Di Labuan 2 tahun yang lalu pernah juga terjadi letupan yang misteri, tapi waktu tu terjadi pada waktu malam. Pada waktu dulu 2 tahun lalu pun diorang tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Okey, sekarang kita tahu benda ni bukan pertama kali terjadi, tetapi pernah terjadi dulu. Sekarang saya cuba cari kalau fenomena yang terjadi dulu tu ciri-ciri dia sama dengan apa yang terjadi kemarin ataupun semalam. Dan saya cuba untuk cari persamaan di antara dua fenomena ni. Persamaan dia yang paling ketara ialah bunyi letupan. Macam yang saya cakap tadi, ciri-ciri bunyi letupan apa yang terjadi kemarin ada 3. Satu bunyi, satu lagi gegaran, dan satu lagi kepulan asap yang kelihatan di atas langit. Apa yang terjadi 2 tahun lalu juga sama. Mereka terdengar bunyi, mereka terasa gegaran dan ada nampak kepulan asap. Dua fenomena ni berkongsi ciri-ciri yang sama, tapi ada satu benda yang media dan juga penduduk tempatan terlupa ataupun tidak laporkan, iaitu ciri-ciri keempat. Sinaran yang sangat-sangat kuat dalam masa beberapa saat sahaja. Berlaku pada waktu malam 2 tahun yang lalu, sinaran ini ketara. Dan orang melaporkan apa yang berlaku tu, sebelum bunyi itu terjadi ada satu sinaran yang memancar kawasan di sekitar Labuan tu. Jadi ada 4 ciri-ciri sekarang yang kita tahu. 1, kepulan asap, gegaran, bunyi dan juga sinaran dalam hanya beberapa saat sahaja. Dan bila saya tanya lagi, sebenarnya kemarin ada juga penduduk yang melaporkan melihat sinaran dalam masa beberapa saat sahaja semasa bunyi itu kedengaran. Bermaksud di sini kita terlepas pandang satu benda. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin ada 4 ciri-ciri, bukannya 3. 1 gegaran, 1 lagi kepulan asap, bunyi dan juga sinaran cahaya dalam masa beberapa saat saja. Di sini kita dapat simpulkan apa yang terjadi kemarin ialah benda yang sama terjadi 2 tahun yang lalu. Tapi persoalan belum dijawab. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk menjawab persoalan ini, saya cuba cari insiden yang sama seperti apa yang terjadi 2 tahun lalu di negara lain, dan saya dapat satu video yang berlaku pada tahun 2013 di Rusia, di mana video ni adalah video yang menunjukkan sebuah meteor masuk ke dalam atmosfera di sekitar Rusia dan ia pecah. Sebelum dia pecah tu ataupun semasa dia pecah tu, meteor tu bercahaya
menyinari kawasan sekeliling. Pada waktu itu senja, tapi waktu senja nampak macam pagi sebab dia bercahaya untuk beberapa saat sebelum dia pecah. Malang bagi penduduk-penduduk di sekitar kawasan tu. Pecahnya meteor ni dilaporkan seperti sebuah kereta yang kecil. Bila meteor ni pecah, serpihan-serpihan dia tu menghentam orang-orang di sekeliling Rusia, menyebabkan 1,000 orang tercedera. Dan kita sama-sama tengok apa yang terjadi dan apa yang saya maksudkan. Kalau kita dapat lihat, meteor masuk ke dalam atmosfera Rusia. Ia bersinar dalam masa beberapa saat sebelum ia pecah. Bunyi juga kedengaran di sekitar kawasan di Rusia. Begitu juga dengan kepulan asap yang kelihatan. Ini pula adalah mungkin rakaman dari CCTV di bangunan. Bercahaya untuk beberapa saat sebelum dia malap semula. Sebab masa ni mungkin waktu senja. Ini adalah kamera daripada dashboard kamera. Kalau kita tengok meteor tu, kita dapat nampak kepulan asap. Ia bersinar sebelum ia malap semula. Sebelum serpihannya pecah menghentam 1,000 orang di sekitar Rusia pada waktu itu. Bukan itu sahaja, insiden yang sama juga berlaku di ini berlaku di Lake Michigan pada tahun 2017 dahulu. Benda yang sama yang berlaku tadi, meteor masuk ke dalam atmosfera. Ia bersinar, menyinari kawasan sekeliling untuk beberapa saat. Sinar dia tu sangat kuat sebelum dia pecah. Masuk ke dalam masa meteor ni jatuh, dia masuk ke dalam sebuah sungai. Ini adalah sebuah video di sisi yang lain lagi. Dia masuk terus dia menyinar. Lepas dia menyinar tu baru dia pecah. Kejadian ni berlaku pada waktu malam. Tadi kejadian tu kita tengok pada waktu petang. Sekali lagi dia masuk ke dalam atmosfera bumi. Dia marak menyala, pecah, bunyi yang dentuman yang sangat kuat dan juga gegaran dirasai oleh penduduk sekeliling. Ini berlaku pada tahun 2017 dahulu. Kita tak boleh tengok sampai habis, takut nanti copyright pula. Dua kejadian ni, satu berlaku di Rusia, satu berlaku di Amerika Syarikat ni, sama dengan apa yang berlaku 2 tahun lalu di Labuan. Dan apa yang berlaku 2 tahun lalu di Labuan ni sama dengan apa yang berlaku kemarin. Apa yang berlaku ni ialah satu fenomena yang dikenali sebagai meteor sonic boom. Satu fenomena di mana meteor masuk secara random ataupun secara rawak ke dalam atmosfera bumi. Bila dia sampai ke atmosfera tu, dia akan meletup. Bila dia meletup akan menghasilkan sinaran dalam masa beberapa saat. Pada masa yang sama dia akan bunyi berdentum boom. Lepas tu akan nampak kelihatan asap dan juga gegaran akan dirasai. Apa yang terjadi semua ni disahkan sendiri oleh saintis. Yang terjadi di Rusia dan juga yang terjadi di Amerika Syarikat disahkan sendiri oleh ahli astrologi di sana. Dan sekarang kita sudah tahu maklumat-maklumat semua ni. Kita gabungkan apa yang kita ada, maklumat-maklumat yang kita ada ni, dan kita cuba buat satu kesimpulan. Apa yang terjadi kemarin bukanlah satu misteri, bukanlah tanda-tanda kiamat. Mungkin juga kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi itu bukanlah satu benda yang mistik ataupun misteri. Itu adalah satu benda yang boleh dijelaskan oleh sains, khususnya sains angkasa lah. Dan itulah jawapan tentang apa yang terjadi kemarin. Tapi sebenarnya masa saya buat kajian ni, masa saya buat research ni, saya terfikir pertama sekali, kenapa meteor 2 kali terjatuh di Labuan 2 tahun lalu dan kemarin? Kenapa di tempat yang sama? Kenapa bukan di tempat lain? Mungkin juga ada satu spot di Labuan ni di mana ia adalah satu laluan meteor, ataupun itu adalah satu kebetulan dan kebetulan semata-mata. Mungkin juga. Apa-apa pun, kalau kamu jumpa meteor ni, mungkin kamu boleh simpan, kamu boleh jual. Sebab yalah, orang jual meteor kan boleh jadi kaya sekarang. Itu sahaja daripada saya. Itu kajian yang saya buat. Saya bukan pakar, saya bukan saintis, saya pun di sekolah ambil ekonomi je. Jadi pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Anda boleh semak fakta-fakta yang saya sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah 100% benar. Ini cumalah daripada analisis dan juga daripada fakta-fakta yang ada untuk menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Dan saya tidak terkejut selepas ni kalau ramai orang yang buat pasal video ni kononnya itu UFO lah, makhluk asing lah, Illuminati lah. Sebab ialah orang suka untuk tengok ataupun untuk tahu benda-benda yang misteri, pelik dan ganjil, dan mereka suka untuk percaya benda-benda macam tu. Saya pun suka juga. That's why saya banyak buat benda-benda gitu. Tapi untuk benda-benda yang ada penjelasan yang logik, kita bersandar untuk percaya kepada benda-benda yang logik. Dan di dalam konteks ini, sains
adalah di mana kita boleh jumpa jawapan menjelaskan fenomena ini. Dan itu sahaja daripada saya. Sekali lagi, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Akan lebih banyak lagi episod menarik di studio baru Gubi-Gubi Go ni. Pastikan anda tinggalkan cadangan anda di bawah. Kalau kamu mau tengok lebih banyak lagi format-format baru di Gubi-Gubi Go, saya terfikir macam podcast, ataupun saya mau jemput orang untuk datang, mungkin saya sampaikan kisah seram dengan diorang, ataupun diorang sampaikan kisah seram dengan goers semua. Akan lebih banyak lagi yang kita boleh buat di sini, dan semuanya untuk Gubi-Gubi Go, untuk goers semua, supaya kita di sini rancangan kita lagi fresh, hendaklah boring sendu ya kan, sebab ialah kita pun 5 tahun sudah, orang pun mula boring sudah. Tapi saya tak kisah, yang penting maklumat bermanfaat untuk semua, pada masa yang sama menghiburkan goers semua dengan perkongsian dan juga Karina saya di sinilah. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Pastikan anda like, share, subscribe. Tidak kisahlah kamu tengok di YouTube ataupun di Facebook. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-Gubi Go, menarik kadang-kadang setiap hari.